Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Diharapkan semua sihat. Alhamdulillah. Maklum aku Alhamdulillah sihat. Okey, mari kita teruskan. Hari ini pelajaran akidah kita, akidah tahun 6. Hari ini 1995, 2021 bersama dengan hari 7 Syawal 1442 Hijrah, hari Rabu. Okey. Okey, waktu sekarang adalah waktu pelajaran akidah pagi tahun 6 bersama-sama dengan Maklimah Nur Aini binti Muhammad Asari. Mari kita teruskan anak-anak. Seperti biasa, kita doa belajar. Okey? Semua tanda tangan. Kita berdoa sama-sama. Berdoa ya. Bukan baca doa anak-anak ya. Berdoa. Maksudnya kita mohon pada Allah SWT. Kita merendah diri pada Allah. Sebab Allah sahaja yang layak kita mohon. Okey, tanda tangan. So, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah makbulkan doa kita ya anak-anak ya. Okey. Hari ini kita nak teruskan pelajaran akidah kita dengan tajuk Islam dari sudut akhlak. Kita dah tengok Islam dari sudut mizan, Islam sebagai mizan, Islam dari sudut ibadah, Islam dari sudut akidah. Hari ini kita nak tengok Islam dari sudut akhlak. Okay, untuk tajuk hari ini kita tengok 4 perkara, iaitu yang pertama, maksud akhlak dalam Islam. Yang kedua, kita nak tengok dalil berakhlak mulia. Okay. Yang ketiga, kita nak tengok kepentingan akhlak Islam. Yang keempat, kita nak tengok sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia ni banyak, tapi insyaAllah ni kita nak tengok 10 sahaja. Banyak sifat mulia anak ya. Okay. Mari kita teruskan yang pertama. Itu apa tadi yang pertama? Maksud akhlak dalam Islam. Okey. Okey. Dalam Islam, akhlak merupakan hasil bagi semua ibadah. Ibadah yang betul akan menghasilkan akhlak yang mulia. Okay, maksudnya, kita ni berakhlak mulia hasil daripada ibadah kita yang sempurna. Ibadah kita apa? Semua amalan yang dibuat kerana Allah dan tidak melanggar syarat. Kalau ibadah khusus, kita lakukan kerana Allah dan mengikut sepertinya Rasulullah ajar. Kalau ibadah umum, kita lakukan kerana Allah dan tidak bertentangan dengan syarat. Sepanjang hidup kita adalah ibadah. Jadi kalau ibadah, kita akan selalu berakhlak mulia. Kita akan melakukan perkara yang baik-baik. Solat tu baik. Senyum pun baik. Tapi senyumlah kepada tempatnya. Okey. Kemudian ibadah yang betul itulah yang menghasilkan akhlak yang mulia. Kalau kita solat pun, kalau kata orang Kuala kata solat cek cibur, tak ada tomak nina, macam mana? Mana akhlak ibadah yang betul tak tu? Kalau puasa pun kata puasa kita curi-curi makan, minum, ibadah yang betul ke tu? Kan? Jadi pastikan kita berakhlak mulia, sebab itu adalah hasil daripada ibadah kita. Sebab hidup kita adalah ibadah daripada bangun tidur sampailah kita tidur balik. Okay? Jadi akhlak yang mulia ini adalah lahir daripada orang yang soleh dan bertakwa. Kita dah tengok itu, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Tinggi darjatnya orang yang bertakwa ni ya. Nak ya? Okay. Boleh kita teruskan? Kita tengok yang okay. Ini pin tu maksudnya penting tu. Lekat ke dalam hati. Ini adalah perkara yang penting ni, akhlak dalam Islam ni. Dan anak, kita sambung tengok perkara yang kedua, iaitu dalil berakhlak mulia. Dan anak ya, sebenarnya dalil berakhlak mulia ni banyak. Kita ambil satu seperti mana dalam buku teks dan diharapkan antum menghafal dalil ni ya. Hadis Rasulullah SAW daripada riwayat Ahmad yang berbunyi, Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq
Maksudnya, sesungguhnya aku diutuskan hanyalah bagi menyempurnakan akhlak yang baik. Sesungguhnya aku ni merujuk kepada Rasulullah SAW. Allah utuskan Rasulullah ni untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Untuk ajar kita macam mana berakhlak yang baik. Untuk menunjuk kita macam mana akhlak yang baik. Jadi kalau kita sayang Rasulullah, maka ikutlah akhlak Rasulullah. Ya, anak-anak ya. Mohon hafal hadis ni beserta dengan maksudnya innama bu'itsu li utammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan hanyalah bagi menyempurnakan akhlak yang baik. Maknanya bila Rasulullah diutuskan menyempurnakan akhlak yang baik, maknanya kita sebagai umatnya kenalah wajiblah berakhlak mulia, akhlak yang baik. Okay, anak ya, ingat tu ya. Baik, seterusnya kita nak tengok yang ketiga iaitu kepentingan akhlak Islam. Penting. Bila dah wajib, penting. Kenapa penting? Okay, ya. Mari kita tengok. Ada 3 kat sini disebutkan. Kenapa penting? Sebab akhlak Islam adalah nilai paling utama di akhirat nanti. Sebab nanti ia akan dihisap. Paling berat timbangan dalam neraca amalan manusia ni, akhlak mulia ni. Kalau kita ada ilmu pun tapi tidak berakhlak, Allahu Akbar. Rugi nak ya. Sebab akhlak yang Allah kan nilai nanti. Paling utama di akhirat nanti ya. Okey, kemudian akhlak juga menyenangkan hati semua manusia. Kerana fitrah manusia mahukan kebaikan. Semua orang mahu kebaikan. Anak-anak ya. Itu memang naluri manusia. Cuma manusia ni kan dia tidak mengikut yang baik. Itu naluri salahnya. Allah dah letak ke hati kita ni semua kebaikan. Tapi kita yang pergi buat yang tak elok. Okey. Faham ya? Jadi, pengingat kenapa dia penting, paling utama di akhirat, paling berat timbangan dalam neraca amalan manusia nanti. Kemudian, ia adalah fitrah manusia mahukan kebaikan. Jadi, kita cari peluang, bukan cari alasan dalam melakukan akhlak yang mulia ni. Ingat ya, cari peluang, bukan cari alasan. Berakhlak mulia itu Allah suka, Allah akhlak mulia, Rasulullah suka. Okay, anak-anak. Okey. Seterusnya, yang keempat, kita tengok sifat-sifat mulia. Tadi Mak Limah sebut, kita nak tengok 10 sifat. Okey, kita tengok sifat yang pertama, iaitu bersifat warak. Warak. Kalau dalam buku teks antum ni, kita tengok buku teks antum, muka surat 44 ada disebutkan, contoh akhlak mulia. Warak ni apa? Menjauhkan diri daripada melakukan perkara syubhah. Syubhah ialah perkara yang dirabi halal atau haram. Kita tak pasti. Ya, tak pasti dia ada halal ke haram. Jadi kita dah cuba, jadi kita menjauhkan diri kita daripada melakukannya. Sebab itu adalah sifat mulia. Warak, warak menyebutnya. Sifat warak. Okey, kemudian kita nak tengok seterusnya ialah sifat menundukkan pandangan, anak-anak. Menundukkan pandangan ni maksudnya kita memelihara pandangan kita, mata kita daripada melihat yang haram. Kan? Bukan jalan tunduk sampai langgar, orang langgar kereta. Bukan maksudnya tu. Maksudnya tidak menunjukkan benda yang tidak melihat benda yang haram. Okay? Sekarang ni zaman canggih ni, internet senang nak dapat. Jagalah pandangan sebab anda tahu tak pornografi boleh apa tu, video-video semualah bab pornografi ni, bab video lucah, pastikan masuk dia antum abaikan, delete ke, deny ke, jangan sekali-sekali antum melihat ni. Okay, sebab Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 yang bermaksud, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini perintah Allah. Dudukkan pandangan. Kita boleh tengok buku teks muka surat 46 pun sila hafal dalil ni. Dudukkan pandangan surah An-Nur ayat 30. Okey. Baik. Kita dah tengok tadi sifat-sifat yang mulia. Dah sebut 5 tadi. Kita teruskan. Malu. Sifat-sifat yang mulia. Malu ni. Janganlah malu bertanya sesat jalan tu, bukan. Malu dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Malu. Sebab kita tahu bahawa Allah Maha melihat
Orang tak tahu pun, tapi Allah tahu. Okay. Seterusnya, sifat mulia lemah lembut. Lemah lembut ni bukan lembut anaknya, lemah lembut maksudnya bercakap dengan sopan, bertanya dengan sopan. Sopan, mana sih maksudnya bersopan santun. Okay. Okay. Dan juga akhlak yang maksudnya sabar. Sabar kita tahu sabar ni senang cakap tapi susah nak buat sebenarnya. Tapi itulah yang patut kita lakukan sebab itu adalah sifat-sifat mulia. Kalau tengok contoh Rasulullah bersabar, macam mana Rasulullah berdakwah di Taif, macam mana Rasulullah berhijrah rancangan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah sabar. Rasulullah teruskan usaha dakwah Rasulullah tu walaupun macam-macam rintangan dan halangan. Okey. Sabar ni dari kita tengoklah sekarang ni macam mana sabarnya rakyat di Palestin kalau anda tengok YouTube, boleh tengok baru ni ada seorang kanak-kanak sepanjang masa dia berzikir dan bertahmid. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ketika serangan ke atas mereka. Budak kecil lagi kalau anda boleh tengok kat YouTube. Okey sabar. Sabar ni salah satu sifat mulia. Seterusnya ada lagi 5 sifat sabar ni. Benar dan jujur. Berkata benar walaupun pahit. Benar dan jujur. Jujur ni semalam kita tengok pelajar matematik. Ada yang menyebut bila berniaga pastikan jujur. Tak ada riba. Betul tu. Jujur dan walaupun kita salah, kita mengaku. Kalau sebab kita salah, kita tak sengaja. Sebab tu jangan melakukan dengan sengaja. Okay, nak tawaduk. Tawaduk ni, kita dah tengok adalah salah satu sifat orang-orang yang bersyahadah. Kita tahu tempat kita di sisi Allah. Kedudukan kita di sisi Allah. Tawaduk ni. Okay. Dan bersangka baik. Ini penting. Bersangka baik ni maksudnya kita tidak bersangka buruk kepada orang lain. Kenapa dia tak datang hari ni? Alamak, dia ponting. Nanti kita mula. Kita yang bercakap. Dia mungkin dia sakit. Bersangka baik ni penting anak-anak. Sebab daripada bersangka baik ni, dia melapangkan dada kita. Bila bersangka buruk tu mulalah kita fikir macam-macam. Syaitan kan menghasut. Dalam bersangka baik ni, tengok surah Al-Hujurat ayat 12. Dengan maksud, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Prasangka ni maknanya bersangka-sangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip kesalahan orang lain atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Tak tahu? Ya, jangan kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Kenapa tak datang? Tak tahu maklimah. Tadi cakap benda tu. Jangan terus cakap maklimah dia penting. Okay. Kita tak tahu Okay, seterusnya sifat mulia ni adalah pemurah. Pemurah ni, kita rajin bersedekah, kita rajin menolong orang, kita rajin berkongsi ilmu, pemurah. Okay, bila ada duit sikit, kita berkongsi. Bukan tunggu duit banyak baru nak berkongsi. Okay, pemurah ni. Okay, nak. Tapi jangan ada banyak duit, boros pula, itu lain pula. Okay, pemurah maknanya kita kita berkongsi dengan orang lain. Dan lawan bagi pemurah ialah kedekut. Jangan ada sifat kedekut. Contohnya kedekut ilmu ke, kedekut harta ke anak-anak Dan yang terakhir ialah qudwah hasanah. Qudwah hasanah ni maksudnya contoh yang baik. Qudwah ni contoh hasanah ni baik. Mana contoh yang baik? Cakap serupa bikin. Kita cakap, kita ajak orang buat dan kita lah yang kena mulakan dulu. Dan kita jangan tunggu kita sempurna baru nak ajak orang lain. Kita pun sama-sama perbaiki diri kita. Okay anak-anak? Okey, ada 4 sifat, ada 4 perkara yang kita tengoklah tadi. Jadi harap antum boleh baca buku teks antum daripada muka surat 42 hingga 4. Sebagai penutup, antum daripada maklimah makan nasi dengan ikan, minum air, kurang gula. Mari kita sentiasa amalkan, buat baik, berakhlak mulia. Allah suka, Rasulullah suka. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala salah silap.
Jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa tugasan baca buku daripada muka surat 44 hingga 49. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Stay safe. Doa untuk Palestin.